Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada malam ini untuk sama-sama kita mengikuti ceramah atau ulama yang mana akan disampaikan oleh Kepala Ustaz Faiz atau kita lebih kenali dengan Faiz. Tidak asing lagi pada kita di Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa. Dan insyaAllah pada malam ini Kepala Ustaz akan mengupas pada dan insyaAllah. Dan sebelum itu marilah sama-sama memulakan dengan istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Allah sebelum saya bersama Ustaz masih kuasa. Masya-Allah, pada besok malam 7 Januari sekitar salat maghrib kita akan lanjutkan kuliah agama bulanan bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Habib selepas salat maghrib dengan sambutan kitab Sirah. Jadi itu beberapa dari Allah saya mengenai apa selagi kepada Allah Ustaz Faiz untuk meneruskan ceramah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika mana Tuhan engkau mengambil sekalian ruh-ruh zuriat anak cucu cici Adam alaihissalam daripada tulang sulbinya, dan Allah Ta'ala mengambil syahadah, yakni penyaksian di atas diri-diri mereka itu anak cucu cici Adam, sekira-kira kalam yang boleh difahami oleh makhluk. Allah Ta'ala istifham, Allah Ta'ala tanya untuk menuntuti ikrar, adakah aku ni adalah Tuhan kamu, Tuhan kalian semua? Lalu jawab oleh sekalian roh, bahkan kami menyaksi bahawasanya engkaulah Tuhan kami. Dan bila kami tiba di atas dunia nanti,
Oleh kerana Engkau Tuhan kami akan taat apa yang Engkau suruh dan kami akan tinggal apa yang Engkau larang. Tuhan suruh kita ingat ni supaya tidaklah nanti di hari akhirat kita boleh dakwa kepada Tuhan bahawasanya kami tak ingat apa yang kami berjanji ketika mana di alam arwah. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin sekalian, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala limpah dan kurnianya Allah Ta'ala bagi lagi peluang pada kita untuk meneruskan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang memikul amanah besar sebagai manusia, memikul hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di alam arwah dulu kita telah berjanji dengan Allah untuk kita mengabdi, memperhambakan diri kita hanya kepada Allah wahdah la syarikalah. Hanya Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan kita, dan kita berjanji kita akan menyekutukan Allah. Jadi hamba pada malam ni kali kedua lah kalau kira-kiranya di Masjid Al-Azim ni. Kali pertama hari tu Abang Jeffrey yang menghubungi hambanya bagi tajuk syirik. Kalau ingat balik hari itu tajuknya syirik. Ini kali keduanya tajuknya indahnya bersyahadah. Dia belaka tu pilih tajuk tu hamba pun tak tahu. Tak pandai nak letak tajuk. Kerana saya bukan kaki penceramah. Cuma agak orang panggil apa? Terkejut sikit. Rupa-rupanya Abang Jeffrey tak dapat hadir, rupa-rupanya sudah berapa hari dah. Kerana beliau sakit katanya. Jadi mudah-mudahan kita doa supaya Abang Jeffrey kita yang hubung saya, asbab boleh saya hadir ke masjid ini, Allah Ta'ala bagikan kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesembuhan yang bersegera, supaya beliau boleh berkhidmat untuk para alim ulama dan asatizah kita yang mari berkhidmat mengajar agama di Masjid Al-Azim dan sekitar di negeri Melaka ni. Jadi hamba rasa agak kaget, dia panggil agak terkejut sikit. Rupa-rupanya beliau sedang bermesej dengan saya tu, dia duduk tengah sakit rupanya. Patut dia tak ada malam ni. Para hadirin semua, ayat yang hamba baca tadi tu Allah Subhanahu wa taala suruh kita ingat di alam arwah, di alam ruh, yang mana kita ketika itu belum lagi hidup dengan jasad. Mana jasad kita ni belum Allah Ta'ala jadikan lagi. Kita tu sudah Allah Ta'ala buat dalam bentuk ruh. Apakah hakikat ruh? Ini perkara tak boleh kita nak hurai, melainkan apa yang telah pun Allah Ta'ala cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk Nabi pun disuruh Nabi kita jawab, ruh ni urusan Tuhan. As'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Manusia menanya kepada engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ruh, maka engkau jawablah, ruh ni adalah urusan Tuhan. Jadi kita tak boleh nak hurai atau nak reka apakah dia hakikat ruh, tak boleh. Tapi wajib kita kena percaya bahawasanya kita ni Allah Ta'ala jadikan ada ruh, yang mana dengan sebab ruh berkapuh bersatu dengan jasad. Di sisi berkapuh bergabung ruh dengan jasad ni lah Allah Ta'ala jadikan kita ni hidup. Maka kerana itu tidak boleh kita i'tiqad Allah Ta'ala hidup dengan ruh, walaupun ruh yang qadim sekalipun. Itu kita mengaji dalam ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Kerana ruh ni ialah satu zat. Ruh satu zat dan jasad juga satu zat. Ruh bukan sifat bagi jasad, bukan. Kalau ruh ni ialah sifat bagi jasad, pasti kita ni tidak bertepuh dengan meninggal, dengan mati. Sebab sifat dengan zat tak boleh bercerai tanggal.
Walaupun sifat tu bukan zat, tapi sifat tu bukan yang lain daripada zat. La hiya huwa wala hiya ghairuhu. Nah, sifat tu bukan zat. Sifat ialah sifat, zat ialah zat. Tapi wala hiya ghairuhu. Tapi sifat tu tidak boleh bercerai tanggal daripada zat. Kayak gitu kan? Macam kita pakai kopiah, pakai serban atau pakai baju lah. Baju kok warna putih. Warna putih tu sifat bagi baju kita. Bukan tiap-tiap putih tu ialah kok. Kalau tiap-tiap putih ialah kok, ni pun kertas ni warna putih, kok jugalah. Dah. Tiang tu putih. Hak putih-putih semua kok lah ke? Dah. Kok ialah kok, putih ialah putih. Putih ialah warna. Rambut kita warna hitam. Hitam sifat bagi rambut. Tapi hitam yang ada di rambut ni tak boleh bercerai tangga daripada rambut. Tak boleh bercerai tangga. Nak bawa sekali dengan hitam-hitam tu ada. Tak boleh kita nak rambut saja hitam nak letak tepi, tak boleh. Kena bawa sekali. Tapi hitam bukan rambut. Hitam ialah warna. Kalau tiap-tiap hitam tu rambut, mikrofon ni pun rambut. Mikrofon bukan rambut. Sebab walaupun dia warna hitam, dia bukan rambut. Hitam yang ada mikrofon sifat bagi mikrofon. Gitu dah. Jadi roh tu bukan sifat bagi jasad. Roh satu zat, jasad satu zat yang lain. Maka kerana tu bila sampai saat ajal, idza jaa ajaluhum la tastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai masa tempoh hidup kita yang telah Allah Taala tentukan sedia kala azali lagi, maka Allah tidak akan perlewat dan percepat walau satu saat. Maka pisahlah roh dengan jasad. Satu zat namanya roh, satu zat lagi namanya jasad. Jadi ketika mana di alam arwah kita hidup tanpa memerlukan nafas, oksigen, beras, tepung, makanan, minuman, kenderaan, duit, wang ringgit, tak perlu. Kita hidup di alam arwah dulu, tak perlu benda tu. Tak perlu fikir pasal duit, pasal apa, tak ada. Tapi kita roh sudah ada. Sudah ada ketika tu. Bahkan Nabi sebut dalam hadisnya, al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh tu seperti askar-askar yang berbaris. Di kala mana di alam arwah sudah saling berkenalan dan berbaik-baik, berkasih sayang, maka nantinya Nabi kata di dunia bertemu dan saling berkasih sayang. Yang mana orang panggil saling berkelahi, berbenci, maka nanti di dunia pun berjumpa, berbenci, berkelahi, balah pula. Tiba-tibanya Tuhan kata, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum. Tuhan kata, ingatlah. Nak ingat macam mana? Jangan kata di alam arwah. Peristiwa kita lalu darjah satu dulu, terkecing, terberok dalam kelas pun tak ingat dah berapa kali. Tiba-tiba Tuhan suruh kita ingat. Benda hak kita sendiri pun lupa. Memang sebab tu kita dinamakan manusia, sebab kita lupa. La yusammul insan illa linisyan. Tidak dinamakan la yusammul insan insanan, tidak dinamakan manusia tu akan manusia, melainkan kerana lupa. Nasia tu lupa. Maka Tuhan nak bagi ingat. Walaupun mu tak ingat, aku nak bagi mu ingat. Tika mana Tuhan ambil sekalian zuriat anak Adam daripada sulbi Adam alaihi salam, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah ambil syahadah, penyaksian. Berarti di alam arwahnya dulu kita sudah bersyahadah tentang ma'rifatullah, tapi ala sabilil fitrah, atas jalan fitrah, bukan di atas jalan taklif. Bukan atas jalan taklif lagi, atas jalan fitrah. Allah Ta'ala ambil syahadah di atas jalan fitrah. Sebab tu Nabi kata kullu mauludin yuladu alal
fitrah. Tiap-tiap anak yang dilahirkan tu di atas fitrah. Maka di sana berlaku perbahasan alim ulama. Apakah hukum sabi min auladil kufar? Anak-anak, budak-budak yang belum berakal, belum mumayyiz, di kalangan anak-anak orang bukan Islam, yang mati ketika mana kecil, adakah dia najun, berjaya, mana tidak diazab oleh Allah Ta'ala dalam api neraka, ataupun diazab ke macam mana? Sebab di dunia kita dituntut untuk mengenal Allah sebagai wajib aklan, wajib syar'an, dia panggil wajibun syar'an, wajib secara syarak, dari sudut hukum syariat, bukan wajib aklan. Karena di sana Mu'tazilah mereka beriktikad wajib kenal Allah tu wajib secara akal. Wajib akal bermakna walaupun Nabi Rasul tidak diutuskan oleh Allah, tetap manusia tu wajib kena kenal Tuhan selagi mana dia berakal. Mana kalau mati dalam tak kenal Tuhan, neraka. Seperti itu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutamanya mazhab Asy'ariyah ataupun Al-Asy'ariyah, mengenal Allah juga termasuk wajib syarak. Wajib dari sudut undang-undang Allah Ta'ala. Karena dalilnya Allah Ta'ala firman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan azab mereka itu manusia sehingga kami utuskan rasul. Bila utus rasul, itu pun rasul yang diutus tu mesti untuk dia, untuk kaum dia. Barulah berjalan hukum taklifi syarak. Itu ni contoh pada zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah bukan semua manusia, bukan, kepada bangsa-bangsa tertentu. Nabi Lut untuk kaum Sodom. Nabi Ibrahim untuk kaum Babylon. Nabi Musa untuk kaum Bani Israel dan Qibti. Bukan untuk semua manusia, bukan. Jadi kalau kita ada di zaman Nabi Musa, contoh, Nabi Musa tu diutuskan untuk Bani Israel Qibti. Kita Bani Melayu. Adakah wajib kita beriman dengan Nabi Musa? Tak. Sebab apa? Sebab Nabi Musa bukan diutus untuk kita pada zaman tersebut. Tetapi sekarang tak boleh gitu dah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Taala bagi khususiah, perkara yang menjadi ketentuan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutuskan untuk semua nasia. Tak kira bangsa apa. Cina, Melayu, Sia, Boye, Keling, Korea, Jepun, Arab, kau gapo, tak kira kulit putih, cerah, hitam, lengit, kau sawah mata, tak kira. Janji dia manusia, min bani Adam. Min bani Adam, maka dia tu dikira umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nazira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tuhan kata, kami tidak utuskan engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk sekalian manusia sebagai pemberi berita gembira dan menakutkan, akan tetapi ramai di kalangan manusia yang tidak mengetahui. Jadi zaman ini tak ada lah semua umat Nabi Muhammad berlaku, tak kira bangsa apa. Baki lagi ada ummatul ijabah dan ada ummatul dakwah, umat Nabi yang menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap dua kalimah syahadat. Kalau dia tu kafir asli, dia panggil, asal dia kufur, asal dia orang kafir. Maka kalau nak masuk Islam bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena menutur binutqi syahadatain, dengan dituturkan dua kalimah syahadat. Dah kena tutur. Sebab apa kena tutur dua kalimah syahadat ni? Besar sungguh. Wa yantawi fil kilmatil islami ma qad madha min sairil ahkami, meliputi makna secara luzum, secara lazim di dalam kalimah Islam. Kalimah Islam ni syahadatain tadi, kalimah Islam. Apa yang telah lepas, kalau orang mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu sifat 20, ngaji start daripada hukum akal, hukum adat, hukum syarak, ilahiyah, uluhiyah, ketuhanan, rububiyah, patu risalah nabawiyah, sam'iyah, khabariyah, ghaibiyah, dan sekalian apa maja abihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ulima minad dini bid-darurah, apa sahaja hak Nabi khabar tentang hukum hakam agama yang diketahui dengan secara pasti, senang, mudah. Seperti semaya 5 waktu wajib, puasa bulan Ramadan wajib, zakat bila cukup haul nisa wajib, naik haji ke Mekah bila mampu wajib, tutup aurat wajib, zina haram, riba haram, judi haram. Itu hukum yang mudah. Bukan orang panggil kena mengaji sampai azhar baru tahu. Masya Allah, rupa-rupanya semaya 5 waktu ni wajib. Benar tu. Tak ada kena mengaji sampai azhar mesti lah. Ngaji kukuk masjid, kukuk kampung gini pun tahu lah. Budak tadika pasti pun tahu lah. Semaya 5 waktu ni wajib. Tu hukum seperti itu. Semua tu masuk secara luzum, lazim di dalam kalimah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Aku sanggup jadi saksi, aiqantu, aku yakin dan aku sanggup jadi saksi akan bahawasanya tidak ada Tuhan yang sebenar, yang betul, yang kena bila disembah melainkan Allah, dan aku yakin, aku sanggup jadi saksi bahawasanya Nabi Muhammad tu ialah utusan Allah, Tuhan kirim, Tuhan lantik, Tuhan tabal, Tuhan pilih sebagai wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara automatik masuk apa saja hak Nabi bawa tu ditasdik dengan iqrar dua kalimah syahadat tadi. Seolah-olahnya aku yakin semaya 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, semua zina haram, semua. Tapi panjang kalau kena mengaku sosok lagu tu satu-satu. Cukup dua kalimah syahadat tu seolah-olah mengakui semua apa yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tu kita kata 50 tahun dalam kekufuran, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi hidayah petunjuk untuk masuk Islam. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Allah Ta'ala bagi cahaya, hidayatul ammah, petunjuk yang umum. Apa? Itu Allah mempermasukkan dia ke dalam dinil Islam. Maka hak dosa dia buat selama 50 tahun, afallahu amma salam, Tuhan apung apa yang telah dia buat dah sebelum tu. Free. Cuci. Ibaratnya lahir balik. Lahir kembali ke dunia ni. Kosong. Tak ada dosa-dosa. Walau dulu dia kaki mabuk, dia berzina, dia bunuh orang ke apa, tapi bila sampai hidayah ammah, hidayah yang umum, iaitu masuk dia dalam Islam dengan dua kalimah syahadat tadi, habis. Afallahu amma salaf. Allah Ta'ala pleaching, maaf belaka hak sebelum tu. Tak boleh diungkit-ungkit lagi. Tak boleh. Dia panggil muallafati qulubuhum, orang yang dilembutkan hati mereka. Itu panggil muallaf tu. Mana 1 tahun tempohnya muallaf. Kita orang Melayu ni taklah. Muallaf tu sampai mati muallaf. Orang Cina masuk Islam. Berapa tahun dah masuk Islam? 10
10 tahun, 20 tahun, muallah lagi. Muallah lagi. Padahal bukan muallah. Ada kadang-kadang orang tu alim pada kita lagi. Sebab dia masuk Islam, dia mengaji, dia menghafal Quran. Siapa dia jadi tok guru nah? Ni ustaz muallah yang ngajar lah ni, ustaz muallah. Dak muallah lah. Nah, muallah ni setahun saja. Nah, setahun untuk lembut hati dia, dan dia termasuk daripada asnaf mustahiqul lizakat. Nah, orang yang berhak untuk makan zakat supaya hati dia lebih tenang duduk dalam agama Islam itu. Adapun kita yang sudah Islam di tuk nenek lagi, nah, karena Islam ni dia dua jalan, tak ni. Imma binutqi syahadatain, sama ada dengan menutur dua kalimah syahadah bagi yang kafir asli, asal dia tu kufur, kafir, au taba'an li abawaihi, atau dia mengikut salah seorang daripada dua ibu bapa. Ibu atau bapa masuk Islam, maka anak yang belum balik automatik, dia panggil lazim. Automatik, secara lazim Islam selalu dah, tak kena mengucap dah. Kata Imam Malik, wajib juga sekali untuk diniatkan menunaikan rukun Islam yang pertama. Nah, selain daripada hak kita mengucap hari-hari di dalam tasyahud. Tasyahud tu kan, sebab tu nama tasyahud. Ada kata tahiyyah. Sebab ada kalimah at-tahiyyatul mubarakatuh. Tak panggil tasyahud sebab apa? Sebab ada syahadah, asyhadu alla ilaha illallah. Itu kan kita duk mengucap sama. Dalam sembahyang kita tu. Tu jadi Islam secara keturunan dah. Pun begitu, sebenarnya semua kita manusia di alam arwah dulu, ketika mana Allah Ta'ala keluarkan seluruh ruh-ruh zuriat Adam daripada sulbi Adam, wa asyhadahum ala anfusihim, Allah ambil syahadah, penyaksian di atas diri mereka itu, sekira-kira kalam yang boleh difahami oleh makhluk. Kalam lafzi dia panggil. Kalam lafzi ni kalam yang boleh difahami oleh makhluk lah. Adapun kalam nafsi, kalau nak difahami, nak didengar, nak dilihat, itu khariqul lil adat dia panggil. Khariqul lil adat, mencarikan kebiasaan. Kalam Allah, bila sebut kata kalam, ada dua makna. Kalam dengan makna sifat penutur atau perkata yang ada di zat Allah Ta'ala, dan segala ta'alluq dilalah yang qadim sedia kala, yang ada di zat Allah Ta'ala, tidak berhuruf, tidak bersuara. Tu kalau Allah Ta'ala buka hijab, diberi kepada kita mampu untuk melihat dan dengar, bolehlah kita lihat, boleh kita dengar. Sebab kalam tu wujudiyah, sifat kalam tu ada. Maka kaedahnya kullu mawjudin yasihu an yura yasihu an yasma'. Tiap-tiap yang ada sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah mengakui bahawasanya Allah berkalam dengan Musa, kalam hakiki. Wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata oleh Allah akan Musa, berkata-kata sengoti. Kecek sengoti. Apa makna kecek sengoti? Kecek sungguh. Mu'tazilah kata dak. Mu'tazilah kata dak kecek sungguh. Kalam majazi dia kata, bukan kalam hakiki. Apa makna kalam majazi? Yakni Allah jadikan pada pokok huruf dan suara keluar daripada pokok, Musa dengar huruf suara yang keluar daripada pokok, maka itulah Allah berkecek dia ya. Sebab apa? Sebab bagi Mu'tazilah kalam mesti berhuruf dan bersuara. Bila sebut kata kalam mesti berhuruf bersuara. Tak terima kalam yang tidak ada huruf, tidak ada suara. Ni payah sikit nak faham tu. Ini salah satu daripada perbahasan di dalam ilmu usuluddin, ilmu akidah, dan dipanggil juga ilmu kalam. Salah satu daripada 13 sebab kenapa dipanggil ilmu kalam, salah satu daripada 13 sebab disebut oleh Imam Ibrahim Baijuri dalam kitab Tahqiqul Maqam, syarah bagi Kifayatul Awam.
Nah, salah satunya kerana perbahasan sifat kalam ni susah nak difaham. Sama-sama ahli sunnah pun kadang-kadang banyak juga berkhilaf, tapi sikit-sikit lah khilafnya. Nah, kata Mu'tazilah bila sebut kata kalam mesti berhuruf bersuara. Tidak terima kalam tidak ada huruf, tidak ada suara. Maka huruf suara mesti baru. Mana ada huruf suara yang qadim? Maka tidak boleh ada yang baru di zat Allah. Kalau ada yang baru di zat Allah, bermakna zat Allah pun baru. Itu dah. Betul tu. Betul lah. Kalau ada di zat Allah sifat yang baru, barulah zat Allah Ta'ala. Maka tertegah. Kata Hasyawiyah, kalam Allah memang berhuruf bersuara. Dan huruf suara tu qadim, ada di zat Allah Ta'ala. Tu sesak juga. Dua-dua sesak. Ahli sunnah wal jamaah jawab, kalam tak semestinya berhuruf bersuara. Kalau di makhluk ni, di kita ni, dia panggil monolog, kecek dalam hati ni. Biasa tengok sinetron Indonesia. Kalau sinetron Indonesia tu dia banyak monolog. Gue rasa geram sekali dah. Dia kecek dalam hati dia. Tu tak bunyi tu, orang lain tak dengar tu. Berhuruf bersuara dah. Tu innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Hanya senya kalam itu sebenarnya di dalam hati. Dipanggil hadisun nafsi. Hak kita duk keceklah hati. Ada huruf, ada suara. Kita duk kedai kopi, sapa di restoran, kita pun tengok menu nak order apa. Ada bunyi dalam ni? Ada. Kalau berhuruf bersuara dah, mesti waiter tu dia tulis dah, dia bunyi dalam ni. Nak makan nasi kerabu, dia bunyi. Ada? Tak ada. Kalau berhuruf bersuara dah, dia bunyi dalam hati ni. Nah, nak makan mi celup, dia bunyi makan mi celup. Nak makan apa ni? Waiter pun tulis siap dah. Lepas tu mari mi celup. Kata, pasal apa mi celup ni? Saya tak order lagi. Tadi saya dengar dalam hati abang bunyi nak makan mi celup. Bunyi ah? Tak bunyi. Ada suara, ada huruf. Kalau ada huruf berdarah hati kita ni. Saya sing tu berapa gigi dia? Tajam tak? Sing saya tajam. Berdarah hati kita ni. Seru nak sebut saya berdarah dah, masuk hospital. Berhuruf dah. Jadi kalam yang ada dalam hati kita tak berhuruf bersuara. Lepas tu yang berhuruf suara ni hak kita lafaz, wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Hanya dijadikan lidah menyebut beruk kecek tu nak menunjukkan apa yang kita bercakap di dalam hati kita. Ni berhuruf lah, bersuara lah. Mi celup satu. Bunyilah seru. Dah. Jadi kalau di makhluk pun terima ada kalam yang tak berhuruf tak bersuara, maka pelik apa di Allah Ta'ala ada kalam yang tidak berhuruf tidak bersuara. Gitu ya, sebagai nak jawab tu. Jadi memang sifat perkata Allah atau penutur Allah tidak berhuruf tidak bersuara. Dan menunjuk Allah Ta'ala dengan penutur atau perkata tersebut sedia kala di atas segala apa maklumat, segala apa khabar, hukum hakam, itu pun tidak berhuruf dan tidak bersuara, tanjizi qadim, lulus dia kala belum ada mukhatab, orang yang nak dituju cakap. Faham tak nampak kita ni ayah sikit tu. Belum ada kita ni siap dah yu'iddu kalaman, sedia kala Allah mempersediakan apa yang Allah Ta'ala nak suruh, nak larang, nak janji baik, nak janji buruk, nak tegah, nak apa lagi, nak cerita, nak khabar. Itu siap dah. Berhuruf bersuara tidak, tapi hak tu banyak. Dia panggil ta'alluqat. Ta'alluq sifat kalam tu. Itu dah. Jadi makna Allah Ta'ala berkecek dengan Nabi Musa, Allah buka hijab. Ini mengikut Asy'ariyah. Diberi pendengaran penglihatan yang baru kepada Musa yang lain, yang tak seperti kebiasaan. Lalu Musa alaihissalam mampu melihat, nampak penutur perkata Allah yang tidak berhuruf bersuara, satu tidak berbilang, ada di zat Allah Ta'ala, dan diberi faham apa yang Allah nak tuju cakap.
Dia panggil apa? Kalimatun nafsaniyah dia panggil. Kalam nafsani. Ini banyak tapi bukan satu. Qadim juga, tidak berhuruf, tidak bersuara. Amrun i'tibariyun, perkara yang dikira-kira sungguh di dalam akal kita, tapi intizaiyun, diambil cabuk faham daripada yang wujudiyah. Mana? Kalam ismi, kalam nafsi bermakna ismi, penutur perkata. Ni agak payah sikit tu. Kalau kali pertama dengar tu bahasa bengong dah legap pun tak tahu lah ustaz tu cakap. Tu gitu dah. Itu dia panggil kalimatun nafsaniyah. Banyak. Qul apa dalam Quran, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau air laut ni dijadikan dakwah untuk menulis kalimatu rabbi, kelimuh Tuhan. Kelimuh apa? Kalimatun nafsaniyah. Yang tidak berhuruf, tidak bersuara tadi. Ibarat daripada ta'alluq tanjizi qadim, sifat penutur perkata Allah Ta'ala. Pasti kering air laut, belum selesai ditulis kalimatun nafsaniyah Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun didatangkan dengan air laut yang sama seperti sebelum kering untuk dijadikan dakwah menulis, tak akan habis lagi, selesai. Tu banyak. Tu dia panggil kalam nafsi. Hak ni qadim, tidak berhuruf, tidak bersuara. Jika Allah Ta'ala nak bagi faham, difahami maknanya, tetapi tidak berhuruf, tidak bersuara. Tak berhuruf, tidak bersuara, faham? Satu lagi dipanggil kalam lafzi. Dia panggil kalam lafzi ni kalam yang berhuruf, bersuara. Kalam Allah Ta'ala juga dikatakan kalam Allah. Kenapa? Karena Allah yang menjadikan, tanpa sebarang wasitoh. Ada perantara, tak ada. Kalau hadisul qudusi itu firman Allah, kalam Allah, tetapi Nabi SAW yang menyusunkan ibaratnya, makna daripada Allah, gitu kan? Hadisul qudusi. Kalau Quran, qala Allah, gitu kan? Allah berkata, Allah berfirman. Artinya Allah yang menyusunkan, menyusunkan setiap daripada patah ibarat tu. Tak boleh kita nak ubah, tak boleh. Jadi sekira-kira kalam yang boleh difahami oleh ruh, Allah Ta'ala tanya, alastu birabbikum. Allah Ta'ala tanya ni bukan Allah tak tahu dah. Ingat tu, bukan Allah tak tahu. Allah pun tanya juga, maka Allah tak tahu kok. Jangan faham lagu tu dah. Faham lagu tu rosak akidah kita. Lepas tu, alastu birabbikum tu Allah Ta'ala istifham, Allah Ta'ala tanya, tetapi istifham bimakna takriri. Allah tanya menuntuti ikrar, akuan daripada kita. Allah maha mengetahui. Gitu dah. Allah maha mengetahui. Tuhan tanya bukan sebab Tuhan tak tahu, Tuhan maha mengetahui. Lepas tu Tuhan tanya pasal apa? Pasal supaya kita ikrar, kita mengakui. Alastu birabbikum. Itu sekira-kira kalam makhluk ni bunyi gitulah. Adakah aku ini Tuhan kalian semua? Maka dalam tafsirnya ulama mufassirun jawab, ruh yang mula-mula menjawab ikrar tersebut ialah ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana bala syahidna. Jawab dengan bala, bukan jawab dengan na'am. Na'am pun ya. Adakah aku ni Tuhan kalian semua? Yes, ya. Betul juga kalau jawab na'am pun. Tapi jawab dengan na'am ni ada muqabalahnya la. Ada bertentangan dengan tidak. Ya atau tidak. Gitu kan. Tapi kalau jawab dengan bala, bahkan hak ni tak ada. Ini apa kan? Ghayatul ma'rifah dia panggil. Ketika tu nak gambarkan sehabis-habis kenal roh dengan sang penciptanya. Kenal sengoti. Sehingga jawapannya bala, bahkan. Ruh yang mula-mula jawab ialah ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diikuti oleh ruh-ruh yang lain. Ruh sahabat, ruh para anbiya yang lain. Maka sebab tu dikenal Nabi kita tu
abul arwah, bapa roh. Adam wa Adamu abul bashar. Adam itu ialah bapaknya tubuh, bapaknya jasad. Abul jasad. Nah, Nabi Muhammad bapa roh. Masuklah waktu. Belum. 4 minit lagi. Berhenti azan dulu kan? Jadi sebab tu kita ni tak boleh menyakiti dua-dua. Tak boleh menyakiti jasad manusia dan tak boleh menyakiti hati manusia. Sebab kita menyakiti tubuh manusia tanpa hak, melainkan bihak, dengan hak lain, tanpa hak, dengan secara zalim. Maka seolah-olah kita menyakiti tok kita Adam alaihissalam kerana dia bapa jasad. Kita menyakiti hati manusia, itu samanya kita menyakiti bapa roh, bapa hati. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan luka pada hati itu lebih parah daripada luka pada jasad. Kayak gitu kan? Luka jasad ni ada parut, ada parutnya, tapi luka hati hak ni tak ada parut Maka sebab tu ulama-ulama tasawuf dia jaga apa? Dua yang menyebabkan orang panggil binasa, iaitu lidah dan hati. Gitu kan? Kalau kita baca dalam Nasaihul Ibad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya tafsir zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahir kerosakan di darat dan di laut. Apa maksud di darat, di laut? Dia kata apa? Di darat yakni ayil lisan, lidah. Di laut iaitu qalb, hati, laut. Jadi apabila lidah seorang itu rosak, bakat alaihi an-nufus. Menangislah jiwa-jiwa manusia. Mulut kita ni kita ribah, ngopak, maki je. Hati manusia menangis. Dan bila hati kita rosak, bakat alaihil malaikatu. Menangislah kerana rosaknya hati manusia tu oleh para malaikat. Tu dalam kitab Nasaihul Ibad disebut lagu tu. Maka ketika tu roh-roh jawab, bala, bahkan syahidna, kami menyaksi. Apa makna syahidna? Kami menyaksi. Itu syahadah. Yakni kami menyaksi bahawasanya engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Tidak ada Tuhan selain daripada engkau. Adapun yang dipanggil Tuhan selain daripada engkau, itu bukan Tuhan yang sebenar. Gitu kan? Tuhan palsu. Tuhan palsu bukan Tuhan. Gitu. Sebab tu kita orang Islam, orang mukmin, apabila kita sebut Tuhan, kena kepada Allah. Bila sebut Allah, kena kepada Tuhan. Tak ada yang lain dah. Ini ingat. Jadi tak perlu dah orang panggil kita nak beki. Setengah-setengah orang, bila ustaz sebut ingatlah ke Tuhan, takutlah ke Tuhan, dia mari tegur. Ada dia mari tegur. Kata saya ni maaf banyaklah ustaz, saya nak tegur sikit ustaz. Nak tegur pasal apa? Ustaz ni saya dengar selalu sebut Tuhan, 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 Tuhan. Jangan sebut Tuhan, sebut Allah. Tuhan ni banyak. Sudah. Tuhan banyak dah ya. Kata Pak Cik, Tuhan banyak tu siapa? Siapa yang banyak tu? Allah. Lagi? Ada lagi? Lepas Allah siapa? Kata tu di Batu Kih tu. Anak ndakar rupa panggil Tuhan ya. Sudah. Masuklah. Okey, kita berhenti sekejap untuk beri laluan azan.
Asyhadu an la أشهد أن سيدنا أشهد أن سيدنا لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة آت سيدنا والشرف والدرجة العالية الرفيعة والبعث الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik. Jadi ingat, bila sebut kata Tuhan, Allah lah. Sebut kata Allah, Tuhan lah. So tak ada lala dah. Dia kata, Acong panggil muka tu pun Tuhan. Awak nak jadi macam Acong kau? Tu tanya gitu balik. Tu anak anda karupan panggil hak tu Tuhan di batu kih tu. Dak awak nak jadi macam anak anda karupan kau? Tanya balik dia. Demo tu dia panggil begotu tu Tuhan sebab demo tak kenal Tuhan. Gitu ya. Dia panggil batu ni Tuhan, ni Tuhan. Sebab demo tak kenal Tuhan. Sebab tu demo panggil Tuhan, benda hak bukan Tuhan. Macam orang tak kenal duit duit palsu dia kata duit. Sudah. Dia bawa duit palsu pergi beli. Orang hak biasa main duit dia tengok. Duit palsu ni pocik. Kata duit palsu pun duit, ambil lah. Duit palsu bukan duit. Itu lah. Tuhan palsu Tuhan ke? Bukan Tuhan. Sebab tu nak dipanggil Tuhan ni ada dok hukum ketuhanan tu. Dah. Sebab tu manusia di alam arwah ni sebenarnya sudah kenal Tuhan. Orang panggil ma'rifah Allah Ta'ala tiga tu ala sabilil fitrah. Atas jalan fitrah. Bukan ala sabilit taklif. Bukan atas jalan taklif dah. Tak ada kena mengaji, kena menadah, kena bahas apa hukum ketuhanan, apa hukum sifat ketuhanan. Tak ada. Pakai Tuhan singkat hijab, Tuhan tuntut ikrar. Adakah aku ni Tuhan kalian semua? Ruh tika tu semua makrifah laku. Menjawab sebagaimana hak Nabi Muhammad, ruh Nabi Muhammad jawab, bahkan kami menyaksi bahawasanya engkau satu-satunya Tuhan kami. Itu maksudnya. Dan bila kami tiba di dunia nanti, kami taat apa yang kamu suruh dan kami akan tinggal apa yang kamu larang. Meterai jadi. Maka sebab tu Tuhan kata, antaqulu
Kenapa Tuhan suruh wa iz, ingat, antaqulu yaumal qiyamati, supaya engkau tidak kata nanti di hari akhirat, inna kunna an hadza ghafilin, kami tak ingat dah cerita ni. Kami tak ingat apa, kami hatta dah rasul. Nah, tu maka sebab tu, wajib kita kenal Tuhan di dunia ni ala sabilit taklifi syar'i, atas jalan tuntutan keberatan yang dibangsa pada syarak. Jadi kalau seorang itu tidak diutuhkan rasul, tak ada cita-cita, tak ada, maka dia bukan mukallaf. Dipanggil ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Orang ahlul fatrah ni orang yang hidup kosong kerasulan, tak ada nabi yang diutus, ataupun ada nabi tapi bukan diutus untuk kaum dia. Itu dia panggil ahlul fatrah. Ahlul fatrah ni kebanyakannya najunah, selamat. Ada juga hak tak selamat, itu ikut Tuhan lah. Tuhan nak meneraka. Gitu juga anak-anak orang kafir yang belum balik, qaul yang kuat, qaul yang asahnya najun, selamat. Tapi ada juga di sana Nabi kata hum ma'abaihim finnar. Anak-anak orang kafir ni, Aisyah tanya, ya Rasulullah, di mana anak-anak orang kafir nanti akhirat? Nabi kata hum ma'abaihim finnar, mereka bersama dengan bapak-bapak mereka dalam neraka. Bila amalin ya Rasulullah, mereka tak beramal lagi ke ya Rasulullah? Mana mereka bukan mukallaf lagi, mereka budak-budak. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ada juga lagu tu. Tapi qaul yang kuatnya kata mereka belum mukallaf sebab tidak berakal. Kalau mati sebelum mukallaf, maka mereka mati di atas fitrah asal, di alam arwah dulu. Tapi yang sudah cukup syarat, bulugh, aqil, berakal. Lepas tu selamat hawas, mana panca indera pendengaran dan penglihatan, boleh mendengar, boleh melihat. Lepas tu balaghathud da'watun nabi, sampai kepada dia seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dipanggil mukallaf, orang yang diberati dengan hukum taklifi. Apa hukum taklifi? Ilzamu ma fihi kulfatun. Atau talabu ma fihi kulfatun. Hukum yang ada padanya itu tuntutan keberatan. Berat nak kenal Tuhan ni, boleh bukan sebagaimana duk sebut Tuhan, Allah Tuhan kita duk sebut dengan mulut gitu, tapi hakikat hatinya tak kenal. Ni hak kita bimbang ni. Tajuk indah bersyahadah, tapi bimbangnya tidak indah. Jadi apa? Jadi malapetaka pula. Mana? Duk bersyahadah, asyhadu alla ilaha, dalam semaya ni, asyhadu alla ilaha illallah. Apa makna? Tak nampak dalam hati dia. Aku sanggup jadi saksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Hakikatnya dia tak kenal apakah hukum ketuhanan dan apakah hukum sifat ketuhanan. Dia tak tahu. Kata Allah Tuhan. Padahal dia tak kenal hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Maka seolah-olahnya dia berdusta dalam syahadah dia. Ni Habib ni. Kalau dusta sesama makhluk saja sudah berdosa, betul tak? Dalam Quran banyak Tuhan kata, orang yang berdusta ni Tuhan murka. Bahkan satu daripada sifat orang munafik, idza haddatsaka kadziba, bila dia bercakap dia dusta. Cuba bayangkan kalau kita tak mengaji dua kalimah syahadat yang dihurai oleh alim ulama dalam kitab tauhid, lalu kita bersyahadah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Sekira-kira hakikat Tuhan bangkit bohong, kazabta, dusta engkau, sudah. Kalau sudah buat dosa, hati jadi hitam, sebagaimana sabda Nabi, innal abda
idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seseorang hamba bila mengerjakan dosa, kalau dia tak taubat, Allah titikkan dalam hati dia dukhan hakikat, asap hakikat. Mana? Hitam masuk dalam hati dia. Semakin dia mengucap, semakin hitam, semakin hitam. Tu. Belum kira lagi hak salah. Nah, kalau kita baca dalam kitab Salasur Rasail, karangan ulama Jawi kita je. Dia tahzir orang yang tahlil dengan tak betul sebutan. Sebutan tak betul. Mana? La ilaha illallah. Salah. La ilaha illallah. Tengok. Nah, tu masa lambat, masa slow. La ilaha illallah. Loh, gitu ya. Ada emak ke apa? Masa laju, masa masuk turbo dah. Nah, masuk gear laju dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Agak-agak macam mana dia bersyahadat tu? Nah, dia mengucap kalimah thayyibah tu. Makbul ke mardud? Agak-agak. Memelah afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seafdal-afdal apa yang diucapkan oleh aku dan para nabi sebelum daripada aku ialah la ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi apa makna la ilaha illallah? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Maka sebab tu dalam ayat yang lain Tuhan tuntut kita mengaji. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Apa makna fa'lam? I'lam. Utlubul ilma. Tuntut olehmu akan ilmu hatta tata'allam. Sehingga kamu mengetahui. Kena mengaji sehingga kita tahu bahawasanya tak ada Tuhan melainkan Allah. Tu apa maksud? Kita nafi apa, kita isbat siapa. Ada kata la ilaha illallah, tak ada Tuhan. Mana? Tak ada berhala, tak ada tokong, tak ada dewa-dewa, tak ada. Dia pergi nafi hak bukan Tuhan sejak disedia lagi. Tokong berhala bukan Tuhan. Nah, lagi pula tokong berhala ni ada. Kau tak ada? Ada. Benda ada tak boleh kata tak ada. Dusta. Betul tak? Kalau benda tu ada, kita kata tak ada. Dusta lah dia panggil. Tidak mutabakah khabar kita tu dengan realiti yang sebenar. Tidak betul. Tak ada berhala. Tak ada apa berhala ada. Lagi pula benda tu bukan sejak tu bukan Tuhan sejak di awal lagi. Tu kalau nafi la ilaha tu tak ada Tuhan, Tuhan yang tidak sebenar, Tuhan palsu. Bahayanya nanti illallah kita pergi isbat Allah Tuhan palsu yang ada. Pula dah. Sebab apa itu? Sebab illah tu ialah illah muttasil. Illah muttasil maknanya sebelum daripada illah dengan selepas daripada illah, ain yang tula. Ain yang sama. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana yang kita kata tak ada tu? Tuhan berhala, Tuhan tokong, Tuhan disembah oleh orang-orang bukan Islam, orang-orang yang mensyirikkan Allah lah ustaz. Melainkan Allah, melainkan Allah, Tuhan palsu yang ada. Sebab tu Tuhan palsu tu. Gitu dah. Nah. Lepas tu lagu mana? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Yang kita kata tak ada Tuhan tu Tuhan yang sebenar. Ma'budu bihaq, tak ada. Tuhan yang sebenar. Allah pun kita kata tak ada ke? Tak. Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Tu lagu tu dah. Hak kita nafi tu Tuhan yang sebenar selain Allah. Ada tak? Ada tak? Tuhan yang sebenar, Tuhan betul, Tuhan original. Tapi selain Allah lah, ada tak? Tak ada. Betul. Betul tu kita nafi tu. Tak ada Tuhan. Tuhan mana tak ada? Tuhan yang sebenar bukan Allah, tak termasuk Allah. Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Hak kita nafi kata tak ada tu Tuhan yang sebenar selain Allah. Ada tak? Tak ada. Kita kata tak ada Tuhan tu. Betul tak? Betul. Maka kita isbat illallah, melainkan Allah sahaja Tuhan yang sebenar yang ada. Baru jadi. Macam orang nak minta duit lah, nak berhutang. Kata, Mamat, berhutang 10 riyal.
berhutang 10 riyal. Lalu mamak dia kata mana? Tidak ada duit di dalam poket ini melainkan 5 riyal. Tidak ada duit dalam poketku ni. Ketika mana dia kata tak ada duit dalam poketku, dengan 5 riyal ada tu dia kata tak ada. Tak. Hak dia nafi tak ada duit tu dalam poket dia tu, hak selain 5 riyal. 5 riyal tu dia tahu sedia lagi ada. Cuma nak takkid kata yang dia ada hanya 5 riyal. Dia kata tak ada duit dalam poketku ini melainkan 5 riyal. Apa makna kita pun? Tak apa. Kita tu kita faham tu makna. Apa makna? Maknanya 5 riyal sahaja duit yang dia ada. Ada. Itu? Betul tak? Kita pergi jumpa YB, di rumah YB. Anak YB tubik. Kata YB ada di rumah tak? Anak dia jawab, tidak ada seorang pun di dalam rumah ini melainkan YB. Kita pun tanya apa? Apa? Anak YB kata tu. Tidak ada seorang pun dalam rumah ni melainkan YB. Dia ulang balik ke tu. Makna tu hak kita faham, hak kita tadi tu. Dalalah hak kita reti tu. YB sore ada dalam rumah ni. Tu. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Tuhan. Hak tu dah tauhid. Hak tu dah hak Nabi kita diutuskan. Sebagaimana kata Imam Ibrahim Al-Laqani, summa salamullahi ma'salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi. Rahmat sejahtera minta Allah Taala turun dan tetap di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni diutuskan dia kepada kita makhluk bit tauhidi, dengan menuntut kita supaya mentauhidkan Allah. Apa mentauhidkan Allah? Yaitu ifradul ma'budu bihaq bil ibadah ma'a i'tiqadi wahdaniyatihi zatan wa sifatin wa af'alan. Kita menunggalkan yang disembah dengan betul, tepat, menunggalkan dengan ibadah, serta dipegang dalam hati kita akan bersangat-sangatan tunggalnya zat yang disembah dengan tepat tadi itu, pada zat, pada segala sifat dan pada segala perbuatan-perbuatannya. Hak ni besar sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nak sebut betul tu. Kita ni sebut pun salah dah makna lagi. Jangan duk pandai remeh. Sebab tu Sahibus Samahah, mufti negeri Kelantan zaman dulu, zaman Tok Guru pondok dulu, ada satu orang mufti namanya Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Mahir. Nama dia Ahmad Mahir itu digelar oleh Syekh Azhar sebab dia mahir dalam ilmu usulul fiqh dan usuluddin. Ceritanya almarhum Tok Guru ambo cerita, Tok Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh Wasu Hamid Gunung qaddasallahu sirrahu. Dia cerita, dia kata pernah satu kali orang kampung nak buat ceramah, jemput mufti mari ceramah. Tajuk yang diberi ialah ekonomi Islam. Hebat tu. Tajuk tu hebatlah. Tiba-tiba dalam kereta, zaman dulu nak jemput Tok Guru ni, orang memang jemput Tok Guru tu pergi ke rumah ambil. Sebab Tok Guru tak pandai bawa, tak ada driver kan. Jadi dia mau ambil daripada rumah. Jadi panitia program tu ataupun AJK program tu ambil daripada rumah Tok Guru. Takdir Tuhannya dalam perjalanan Tok Guru tanya, Mufti Haji Ahmad Mahir ni tanya orang hok bawa. Dia kata, apa makna dua kelima syahadat hok kita duk mengucap ni? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Jadi hok driver tu jawab, aku naik saksi bahawasa tak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah lah Tok Guru. Tok Guru kata yang tu terjemahan naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra, pindah bahasa daripada Arab sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah, Melayu sebut aku sanggup bersaksi, aku naik saksi bahawasa tak ada Tuhan melainkan Allah.
dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Kok tu terjemah makna tu apa? Makna ada hak lain kau ya. Sudah tak tahu makna apa. Nah, makna ma yuradu bil lafzi, ma yuradu bil lafzi, ma yu'na minal lafzi. Tu makna. Beza tu, maksud makna dengan terjemahan tu beza. Tak biasa dengar Tok Guru. Akhirnya ceramah malam tu tak jadi tajuk ekonomi Islam. Betul ni. Tajuknya apa? Kalimah syahadah. Nah, maknanya rukun syahadatnya ada berapa? Nah, rukun syahadat mengisbatkan zatullah, mengisbatkan sifatullah, mengisbatkan af'al Allah dan mengisbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rukun syahadat. Rukun semaya, rukun semaya ada 13. Qauli, fi'li, qalbi. Itu ni. Syahadat pun ada rukun dia juga. Nah, mengisbatkan meyakini zat Allah Ta'ala tu maujud, ada. Meyakini segala sifat-sifat Allah yang ada di zat Allah tu kamalat, sempurna semua, tidak boleh dibilang, disangka berapa. Hanya Allah yang maha mengetahui ada berapa. Itu. Jadi perkara-perkara begini tak dapat tidak kita nak mendalaminya, mesti kita kena mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid. Jangan kita ambil remeh, jangan kita ambil lekeh. Orang yang ambil remeh lekeh tentang kalimah syahadat, ma'rifah dia dengan Allah Ta'ala di dunia, bimbang-bimbang takut akhirat esok, bangkit dia dalam keadaan buta mata kepala. Itu bimbang. Sebab dia di dunia ni dia buta mata hati, dia sebut, dia baca sebaca-bacanya, tak rasa berapa. Dia tengok langit bumi, tak mari dalam kepala otak dia fikir tentang dalil hukum sifat ketuhanan. Padahal Tuhan buat langit bumi itu hikmatnya untuk kita kenal Tuhan. Allahul ladzi khalaqas samawati, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi seumpama langit juga 7 lapis. Dan Allah yang menguruskan antara langit dengan bumi ni apa sahaja khijai ni Tuhan belaka hak mudabbir yang mentadbir, baik buruk, cerah gelap, susah senang, suka duka, apa sahaja hak berlaku ni khijai Tuhan belaka. Apa hikmatnya? Hei manusia, mungkin aku buat sia-sia. Li ta'lamu, lamu li ta'lilil hikmah. Hikmatnya supaya kalian mengetahui, supaya kalian tu mengaji. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah di atas tiap-tiap makhluknya mungkin dialah zat yang maha amat berkuasa, kerana di zatnya ada sifat kudrah, sifat berkuasa. Qadir ay zatun muttasifatun bil kudrah. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala meliputi, ihatah, meliputi dengan sekalian perkara pengetahuannya. Tak boleh nak sembunyi pada dia. Berarti Tuhan buat langit bumi supaya kita tafakkur, berfikir, mengambil istidlal, nazar, mengambil dalil tentang Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Tiba-tiba kita tengoknya, sudah. Ini dipanggil orang yang tengok ayat Allah Ta'ala tapi buta mata hati. Macam orang buta huruf lah. Dia tengok signboard, dia nak mari ke Melaka, nak mari Melaka, tapi oleh kerana dia buta huruf, dia tengok signboard, dia tak tahu ke, tak tiba baca berapa. Dia tekan minyak daripada Sungai Buloh tu, tekannya minyak. Siapa kau Johor nak masuk Singapura? Sudah. Mana siapa pula? Ataupun daripada Sungai Buloh nak naik, nak pergi ke Alustad. Tapi oleh kerana bodoh, buta huruf, tak pandai baca, tengok signboard tu, tengoknya bukan duk reti baca berapa kilometer dia duk ayat di signboard tu. Tekannya minyak. Siapa-siapa Bangkok,
Turun-turun sawadika. Ai kata gua mana lu start belak bahasa je ni. Nah, awak nak pi mana? Nak pergi lu start aja. Hoi, ni Bangkok dah ni. Nah, sesak. Ini afaman kana fi hadhihi al-a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Tu bimbang tu. Siapa yang a'ma basirah fid dunya, a'mal basar fil akhirah, maka sesak jalan nak balik. Kita ni kalau mati di Melaka, bakitnya di Melaka. Tapi bukan bumi Melaka ni lah, bumi baru dah lah. Bakit daripada kubur masing-masing. Tiup sangkakala yang kedua. Dihasyar, dihalau oleh mereka. Mana? Nuh kepada Arafah. Pada baru, bukan pada Arafah lah ni. Tuhan salin bumi baru. Untuk hisab. Bayar. Kalau bangkit buta mata kepala. Kalau di dunia buta mata kepala hanya ujian saja. Mudah lagi. Ada tokak. Tak pun ada saudara mara, anak bini kau boleh tolong bibik. Nah, tak ada saudara mara sekalipun. Ada orang hok kesian belah. Tengok pak cik buta nak litah jalan. Allah, kesiannya. Main-main gitu tolong Nah. Main pak cik saya tolong nak litah jalan ni takut tepuh ke trailer ke berapa dah tu. Di dunia. Akhirat ada dah itu. Nah, akhirat ni yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Hari mak pak tak kenal anak, anak tak kenal mak pak, tak kenal sahabat handa, saing, teman, keluarga, tak kenal. Masing-masing terkaya daripada duk cara orang lain. Masing-masing cara diri sendiri. Nak minta tolong siapa tu? Kalau buta basar, mata kepala. Nah, apa tu mula? Ayat ke Tuhan. Lima hasyartani a'ma. Hei Tuhan bakpo mu bangkit aku dalam keadaan buta atau kepala. Faqad kuntu basira, padahal aku mula di dunia boleh melihat. Tuhan kata atadka ayati. Sungguhnya ayatku telah pun didatangkan kepada kamu. Nah, akhirat esok Tuhan ambil penyaksian pula. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulum. Nah, hei ma'syaral jinni wal insi, hei sekalian jin dan manusia, alam ya'tikum rusulum minkum, adakah tidak didatangkan rasul-rasul di kalangan kamu? Nah, yaqussuna alaikum ayati, yang mencerita, yang mengajar ayat-ayat aku. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan bagi peringatan tentang hari perjumpaan ini, yakni hari akhirat ni. Tak ada ke rasul mari cerita? Qalu syahidna ala anfusina, jawabnya kami menyaksi di atas diri kami. Nah, tak boleh nak lari kita. Fanasitaha, maka kamu lupa ayat aku. Kamu sengaja lupa. Kamu buat tak ingat. Itu makna nasi tu bukan lupa tak ingat. Nah, kalau pakai lupa dengan makna tak ingat, kesian kita. Kalau hafal-hafal jadi tak ingat. Nah, moga kita nyotok benar. Lupa sini makna tak hira. Wa kadzalika yauma tunsa, demikianlah seperti itulah Tuhan kata pada hari ini kami buat tak hira pada kamu. Tu. Sebab kita buat tak hira pada hijab agama. Nah, ulama karya kita tauhid, karya kita akidah, karya kita tak usuluddin tu nak hurai dua kalimah syahadat hak kita duk mengucap sehari-hari dalam semaya kita, supaya kita mengucap dua kalimah syahadat tu benar-benar indah. Benar-benar indah. Apa? Bagaimana benar-benar indah? Sebagaimana kata Imam Ahmad Ad-Dardir, fa aksiran min zikriha bil adabi, perbanyak olehmu zikirkan la ilaha illallah tu dengan adab. Dengan adab. Adab sebelum berzikir, adab semasa berzikir, adab selepas berzikir. Setengah daripada adab semasa berzikir ialah memelihara sebutan makhraj dengan betul. Kenapa? Karena ulama kata wajibut tajwid li kulli zikrin. Wajib kena betul sebut bagi tiap-tiap zikir sekalipun. Kita nak cepat bagaimana pun sebut kena betul. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, jangan cepat tu tak betul. Sebelah. Hamlah. Kebak terus. Nah, nangis. Ni bukan berzikir nak dapat pahala. Nak jadi kerah hati ada ke tu? Sama ke? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Laila tu man Mauritania. Laila Majnun tu.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Tak betul. Sebut kena betul. Dan adab selain daripada sebut dengan betul, adab batin, mulahazah makna pun kena betul. Makna ada 3. Makna tadammun, makna mutabaqah, makna iltizamiyah. Itu semua kat nak hurai malam ni kat. Tak habislah jawab dia. Pukul 12 pun tak habis lagi dah itu ni. Orang ni perlukan pengajian tafakuh fiddin. Nah, kena menadah kitab. Nah tu. Apa hikmahnya, indahnya kalau kita perbanyakkan la ilaha illallah, tarqa bihadza zikri a'lar rutabi, naik maqam kehambaan engkau tu, nah, dengan sebab zikir la ilaha illallah, a'lar rutabi, setinggi-tinggi martabat di sisi Allah Ta'ala. Mana martabat ubudiyah, itu hak setinggi-tinggi martabat. Tinggi lagi martabat ubudah. Itu dah. Martabat ubudiyah tu tinggi dah. Kehambaan dengan Allah. Mana buat apa hak Tuhan suruh, tinggal apa hak Tuhan tegah. Rajaan li thawabillah, kerana harap pahala yang Allah Ta'ala janji. Khaufan an iqabillah, takut seksa Allah Ta'ala janji. Tu tinggi dah tu. Ubudiyah kita buat tu ada rupa hamba dah. Tuhan janji kita aku nak ni ya Allah. Tuhan kata jangan, kalau buat gini neraka. Oh tak ambo ya Allah, minta maaf banyaklah, tolonglah. Tu. Tapi tinggi lagi daripada tu ubudah. Batin bagi kehambaan mana? Buat semata-mata nak kepada Allah. Liwajhillah, lizatillah, bukan li ghairillah. Kerana pahala syurga neraka ni masih lagi li ghairillah, selain daripada Allah. Ya dia naknya apa? Lillah. Allah li zati. Kerana zat Allah Taala. Li redha, macam munajat Syekh Qadir Jalani tu lah. Nah, ilahi anta maksudi, hei Tuhanku. Nah, engkaulah yang aku tuju hati. Waridhaka matlubi, redhamu yang aku tuntut. Redha ni makna Tuhan setuju. Itu makna qabul. Al-qabul redallah bisyai' wa isabatu alaih. Makna terima ni artinya Tuhan setuju apa yang kita buat, dan Tuhan balas baik apa yang kita buat. Waridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kurniakan kepada aku cinta engkau dan kenal engkau. Itu tinggi tu. Nak liyuriduna wajhah, semata-mata nak kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil maqam sebenar-benar hamba, ubudah dengan Allah Taala. Zahir ibadat, batin ubudiyah, batin bagi batin ubudiyah, ubudah dengan Allah Taala. Itu setinggi-tinggi martabat. Sebab tu Nabi kita Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Taala hamba. Subhanallazi asra bi 'abdihi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Itu hambanya Tuhan akui Nabi kita Muhammad SAW hamba. Kita belum lagi dia tu ni. Kita hak mengaku kita hamba Tuhan, dengan lidah kena mengakulah. Tapi dengan hati, benar ke tidak kita benar-benar hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terletak titik tolaknya ialah pada kalimah syahadat yang kita ucap. Kalau kita ucap dengan betul, dengan benar makna yang kita tasdik, maka mudah-mudahan kita benar-benar nak menjadi hamba hanya kepada Allah. Dan Allah Ta'ala kata, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu sebagai hambaku dan masuklah kalian ke dalam syurgaku. Tuhan benar-benar mengakui kita. Sebab tu Nabi kata, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah, maka masuk dia ke dalam syurga. Dah. Jadi sebelum kita nak tutup dah ni. Paling kurang kita tahu, paling kurang ada 8 kelebihannya orang panggil kalimah syahadah. Mana yang pertama? Al-far'ul awal min fadaili syahadati la ilaha illallah
annaha a'zamu ni'matin an'amallahu azza wa jalla biha ala ibadihi. Pertama sekali, kelebihan syahadat la ilaha illallah ialah sesungguhnya syahadat tu sebesar-besar nikmat yang mengurnialah oleh Allah Ta'ala dengan nikmat syahadat tersebut di atas hambanya. Karena Islam tak diakui melainkan dengan syahadat. Alhamdulillahillazi ala ni'matil Islam, ala ni'matil iman wal Islam, wa huma min a'zam min ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Itu kan. Jadi nak dapat syahadat, bila seorang itu mengucap kalimah syahadat, Islamlah dia. Nak kalau dia faham makna, bukan mengucap tu semata-mata nak nikah dengan muslimat ke bukan. Tapi memang dia mengaji, memahami makna, tasdik dah makna dia, maka dia mukmin lagi. Maka dapat dua nikmat yang paling besar dengan sebab dua kalimah syahadat. Itu satu. Al-far'u tsani, yang kedua, min fadaili syahadati la ilaha illallah annaha a'la syu'abil iman. Yang kedua, kelebihan syahadat la ilaha illallah, sesungguhnya syahadat tersebut a'la syu'abil iman, setinggi-tinggi cabang daripada keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, apa dah dalam hadis Nabi sebut, sesungguhnya iman ni bercabang. Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Sesungguhnya iman tu bercabang kepada 70 cabang atau 60 cabang, wa fi riwayatin. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, dan seafdal-afdalnya ialah la ilaha illallah. Itu cabang yang paling besar sekali, tinggi sekali. Al-far'u tsalis, dan yang ketiga, min fadaili syahadati la ilaha illallah annaha al-ahdu alladhi yattakhidhuhu muwahhidu an indallah. Kalimah syahadat ni ialah perjanjian yang diambilkan dia oleh orang yang mengesahkan Allah di sisi Allah Ta'ala. Jadi seorang itu walaupun dia percaya Tuhan esa, tapi dia tak mengucap la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tidak diijrakan ahkamil Islam di dunia. Walaupun iman fil akhirah, tapi kufur fid dunia. Gitu kan? Tu tengok. Satu. Yang keempat, al-far'ur rabi' min fadaili syahadati la ilaha illallah annaha al-qaulu tsabit. La ilaha illallah tu ialah perkataan yang teguh, yang tetap. Yusabbitullahu allazina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Apa teguh? La ilaha illallah. Itu teguh tu. Bila? Fil hayatid dunya, ai qabla al-maut. Saat-saat dia nak mati. Itu makna fil hayatid dunya. Wa fil akhirah, ai fil qabri, di dalam kubur. Itu maksud. Itu ketika mana disoal oleh muka nakir, man rabbuka? Itu berdasarkan syahadat yang benar. Dia boleh jawab, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tengok. Yang keberapa tu? Yang keempat ni. Yang kelima, al-far'ul khamis min fadaili syahadati la ilaha illallah annaha kalimatut thayyibatu. Setengah daripada kelebihan syahadah la ilaha illallah, sesungguhnya kalimah syahadah la ilaha illallah tu ialah al-kalimatut thayyibah, kalimah yang thayyibah, yang baik, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran lah, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama ila akhiril ayat. Itu tengok balik dalam Quran. Kemudian yang keenam, al-far'us sadis min fadaili syahadati la ilaha illallah annaha sababun lin najati minan nar. Syahadah la ilaha illallah ni ialah satu sebab yang menyebabkan seorang tu lepas daripada kekal di dalam api neraka. Karena seorang yang imannya sah, akidahnya sahihah, walau sebesar zarah, ada la ilaha illallah, mengesahkan Allah, maka hujung jatuhnya di dalam syurga. Itu panjang cerita. Ada satu cerita yang panjang disebut dalam kitab Mawa'izul Usfuriyah. Seorang yang berlaku maksiat, apa ia buat, semua maksiat besar dia buat belaka. Hanya yang dia tahunya Allah tu satu je. Saat dia nak mati, dia kata, aku ni
Aku dah jawab dia ni. Tak ada satu amal soleh pun yang aku pernah buat. Nah, akhirnya dia wasiat kepada anak bini dia, kalau abah mati, jangan kita tanam dalam tanah. Jangan tanam kubur. Lepas tu buat lagu mana? Bakar mayat abah. Suruh bakar dulu. Bakar biar jadi abu, abu tu lepas ke laut. Lepas ke laut. Nah, apa tujuannya? Tujuannya dia duk ingat kalau buat lagu tu akhirnya hilanglah dia. Nah, jadi Tuhan cari tak jumpa duk mana mamak dia tu. Hilang tu. Nah, nak kerana dia jahil. Nah, tapi oleh kerana dia percaya Tuhan tu satu. Disebut dalam kitab Mawaitul Usfuriyahnya bila dibakar sungguh dia lempar abunya ke laut, tiba-tibanya Tuhan hipung dia. Tuhan tanya, apa yang menyebabkan mu ni suruh anak bini mu buat lagu ni? Makhafataka ya Rabb, kerana takut kepada engkau wahai Tuhan. Kerana aku percaya mu Tuhan satu. Itu dia percaya Tuhan satu. Maka kerana ada kepercayaan Tuhan yang satu tadi, takut dia ke Tuhan tadi. Nah, Tuhan apa rasa dia? Tuhan masuk dalam syurga. Pelik apa? Kalau Tuhan nak kehendak lagu tu. Itu yang keenam. Dan yang ketujuhnya al-far'u sabi' min fadaili syahadati la ilaha illallah annaha sababun lidukhulil jannati, sebagaimana tadi. Nah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan yang terakhirnya yang ke-8, al-far'u tsamin min fadaili syahadati la ilaha illallah annaha afdalu ma dzukirallahu azza wa jalla bihi wa athqalu syai'in fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah. Kalimah la ilaha illallah, syahadah la ilaha illallah ni ialah kalimah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dengan dia sendiri. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa athqalu syai'in, dan seberat-berat sesuatu fi mizanil abdi, di atas dacing neraca timbangan amalan hamba yaumal qiyamati, di dalam negeri akhirat. Ini sebagai penutup 8 kelebihan tentang la ilaha illallah. Tetapi bukan semata-mata ucap dengan tanpa belajar. Mestilah al-amalu bil ilmi. Jadi mudah-mudahan biar kalimah syahadat yang kita ucap, sama ada di dalam sembahyang tasyahud kita atau di luar sembahyang kita dengan tahlil. Nah, tahlil la ilaha illallah tu tahlil. Nah, itu menjadi benar-benar indah untuk kita di hari akhirat. Jangan rupa-rupanya kita duk kata tu Tuhan bangkit dusta, kazabta, engkau bohong, sehingga kita makin berzikir makin keras hati, makin jahat perangai, makin tak nampak yang hak, yang sebenar itu sebenar, yang batil itu batil. Okey, pelik gitu. Orang berzikir semakin lembut hati, semakin nampak yang sebenar tu sebenar, yang batil tu batil. Mana sebenar? Akhirat sebenar. Syurga neraka sebenar. Nikmat kubur, seksa kubur sebenar. Bangkit balik akhirat tu sebenar. Niti-titia sirat tu sebenar. Hak. Biasa dengar kau orang talqin. Nah, al-jannatu haq, an-naru haq. Nah, sebenar. Tapi oleh kerana hati kita sudah gelap, kita tak nampak hak sebenar tu sebenar. Kita nak nampak hak tak sebenar tu sebenar. Mana? Dunia ni sebenar. Nah, harta dunia ni sebenar, kemewahan dunia ni sebenar, pangkat dunia ni sebenar. Itu menunjuk kata bahawasanya zikir la ilaha illallah, syahadat yang kita ucap sehari-harian tu tidak memberi fungsi untuk menyucikan hati kita, membersihkan jiwa kita, dan membawa kepada kita indah sebenar-benarnya dunia dan akhirat. Jadi saya rasa cukup setakat tu. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini dapat manfaat, terutamanya untuk diri saya sendiri yang berkata-kata yang buruk, daripada kelemahan diri saya sendiri yang baik, semua datang daripada Allah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Para hadirin sekalian,